أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى syahdan. Syahdan ni sama maksud dengan tanbihun. Syahdan ni mengikut kata Tok Guru, iaitu bahasa Aceh. Bahasa Aceh syahdan, bahasa Melayu dulu kan, syahdan telah berkata hatta, tu bahasa Melayu dulu kan. Syahdan ni Aceh dengan maksud tanbihun, masdar dengan makna isim fa'il, ay amrun munabbihun liman ghafala, untuk memperingati kita dalam bab taharah ni agar kita ni tak ghalib dan lupa. Dia bab penjagaan lah. Tiada harus. Bila sebut tiada harus, sebagaimana kaedah dia bagi dulu, maksud tiada harus ni la yajuzu, iaitu dengan maksud haram. Kalau dalam kitab-kitab hadis Sunan Sittah, Sunan kitab Bukhari, wa kariha, sebut dengan kariha ni kebanyakan maksud dia haram, bukan makruh. Ni uslub lah kan, uslub cara ibarat dalam kitab-kitab ni kena tahu cara ibarat. Salah ni dia guna kalimah ni nak maksud apa, kita panggil istilah. Kitab ni kena tahu istilah, murad, uslub. Kalau ambil baca ya, kita baca terjemah lurah tak ada, dia kena tahu uslub, cara gaya bahasa. Bila dia ibarat begini apa maksud, bila ibarat begini apa maksud. Tiada harus, yakni haram, dan tiada sah, malah tidak sah. Ni ada dua kan, tak harus lagi tiada sah, haram lagi tiada sah. Ada masalah dalam fiqh yang haram tetapi sah. Haram tapi sah, macam kita berjual beli sedangkan khutbah Jumaat sudah dibaca, maka hukumnya haram bagi orang yang wajib Jumaat. Kalau tak wajib Jumaat tak apa, orang perempuan pergi beli pemakit tak apa ya. Tapi kita ni pergi main Jumaat, orang duk baca khutbah yang kita ada beli barang. Itu haram tapi sah dia beli gitu. Ni haram lagi tiada sah ni. Tiada sah apa? Mengangkat hadas, sama ada hadas kecil dan juga hadas besar. Angkat ni makna menghilang. Dia panggil raf'u, makna izalah, dan menghilang. Tu orang tahu tafsir. Apa maksud mengangkat? Dadah ni bab najis. Mengangkat dengan maksud raf'u, makna izalah, menghilangkan hadas. Ini hadas kecil ataupun hadas besar lah. Dan menghilangkan najis, sama ada pada pakaian, pada tubuh badan, ataupun pada mana-mana tempat lah. Melainkan ni mana yang nak jadi harus balik tu dengan air mutlak, yang ni dengan menggunakan air yang mutlak. Yang ni nak bahas dalam masalah air mutlak, air musta'mal dan air mutaghayyir. Air musyammas dia tak sentuh sangat ni. Air musyammas ni jarang berlaku, sebab air musyammas ni iaitu air yang panas, yang berada daripada negeri yang panas dan berada dalam perkakas besi. Sebab dia ada kir tau, kir, karatan dia. Orang panggil apa istilah sains ni? Kalau kita buh air dalam bekas karat, dia keluar dia punya ni dah. Bahasa Arab dia panggil kir. Bahasa sains orang panggil apa? Dia keluar dia punya ni. Kalau tu lah. Keluar dia punya tu lah. Dia jadi karat tu, jadi pada air tu, jadi air tu menyebabkan kalau kita guna jadi mikir kulit tu. Dia pula dia memudaratkan tubuh badan. Makruh. Air musta'mal ni makruh. Kita tak bincang ni sebab kita di sini kita payah nak buah dalam bekas besi. Banyaklah bekas plastik. Bekas plastik dia tak masuk musyammas. Cuma air tu panas. Air panas lain, musyammas lain.
Musyammas ni mana ayak yang dipanas bawah cuaca matahari, lagi pula ayak tu duduk dalam bekas besi. Jenis keluar dia punya ni dia tu lah. Nak sebut minta arti saya datang tu itu baru makruh. Ini ayak mutlak. Apa dia menggunakan apa? Dengan air yang mutlak, air yang terlepas daripada kait. Ada orang panggil kait lazim, kait yang tak lazim akan datang ni. Apa maksud air mutlak? Air semata-mata. Orang panggil ayak saja. Bahasa kita kata nama ayak, panggil ayak. Istilah fiqh kata ayak mutlak. Macam kita pergi rumah orang, mai ayak mang segelas. Kita buat mai ayak apa dah. Kita mai ayak kosong, ayak saja. Bukan ayak hak mencuh ni. Kita guna sekali istilah dengan bahasa kita. Kita bila sebut ayak mutlak lagu mana? Loh, ayak sebut ayak tu datang apa? Tu. Fiqh panggil ayak mutlak. Kan bahasa Melayu kata nama ayak. Macam kita pergi rumah orang, mai ayak mau segelas. Dia buat mai ayak kopi. Lah, aku tu kan nak ayak kopi, orang mai ayak dah. Kan? Bila orang sebut ayak ni, ayak apa? Segera kita faham, ayak kosong kan. Ayak. Bukan ayak yang apa nama warna apa ayak kita ni. Ni hambuh gula. Lah, buat mai ayak sudah, ayak kosong lah. Kalau bahasa kita ayak kosong lah. Kan? Kalau misbah nak minum. Kan? Nak basuh kaki ni, mana ayak. Ayak, orang panggil ayak saja. Tak panggil ayak-ayak hak sifat dia tu. Ayak limau ke, ayak urin ke, ayak apple ke. Tak sebut, tak ada kait. Tu maksud ayak mutlak tu. Tak sah tu. Guna lain pada ayak mutlak. Wa innama yasihhu tathhirun bima utliqa la musta'walin wala bima. Bimahirin. Pak dalam matan. Bima'in atau tahirin taghayyura al-itlaq isma ghayyara. Entah kenapa terlibat innama yasihhu tathhirun bima utliqa la musta'walin wala bima. Sedap pula fikah tu zubat kan, goreng lah sikit. Ayat semata-mata mana? Tiada kait yang lazim, kait yang tetap. Mana kait yang tetap ni, walaupun kita ubah bekas duk tang mana orang duk nama ayat tu. Duk dalam gelas orang buh nama ayat kopi. Buh dalam cebok pun orang panggil ayat kopi. Buh dalam plastik pun orang panggil ayat kopi. Dia panggil kait lazim. Ayat kopi ni ayat tak lazim. Ayat tak lazim ni makna ini depan ni cerita. Yang tiada kait lazim. Lazim ni yang mesti pih. Dia tak boleh berubah terus. Macam ayat-ayat akan datang ni diceritalah. Ayat semata-mata tiada kait yang lazim. Kalau kait yang tak lazim tak apa. Kait tak lazim ni duduk dalam sungai nama kes tempat. Itu dia panggil kait yang tidak lazim. Macam ayat tu duduk dalam sungai orang panggil ayat sungai. Ayat tu duduk dalam paip panggil ayat paip. Ayat tu duduk dalam telaga orang panggil ayat telaga. Itu dia panggil ayat yang kait tapi kait tak lazim. Yang nama buah nama dia tu pasal ayat tibar pada tempat dia tu. Tu nama ayat mutlak juga sebab kait sifat dia situ sifat yang tak lazim. Mana sifat yang tak tetap selama mana dia duduk dalam cebok, kita kata ayat kolah. Ayat cebok kan duduk dalam kolah panggil ayat kolah. Ayat tu juga kalau kita buah dalam tempayan, ayat tempayan kita panggil. Itu dia panggil kait tak lazim. Kait tak lazim tu tak jadi masalah pada nama ayat mutlak tu. Maka kait yang lazim, ni kait yang tetap. Mana buah dalam bekas mana pun untuk panggil satu. Lagu mana? Seperti air gula. Kan kita buah gula dalam ayak yang larut, gula yang larut dalam ayak. Kemudian kita bubuh dalam gelas, orang panggil ayak gula. Orang buah kita buah dalam cebok, buah ayak gula. Buah dalam plastik pun orang panggil ayak gula. Kan duk tang mana pun duk nama tu, orang tak bercerai tanggai daripada ayak tu nama tu. Tu dia panggil kait lazim. Hak lagu tu tak nama ayak mutlak walaupun pada asal dia tu ayak. Dan air teh, ayak teh pun nama ayak yang bukan mutlak. Istilah fiqh panggil ayak yang mutaghayyir. Ayak yang sudah berubah pada bau, warna dan juga sifat.
Dan air kopi ini mana? Hak kaid lazim yang seperti air gula, air teh, air kopi tu, selama belum hilang berubah ini tadi ni, tiga tadi ni dengan sendirinya. Ni kaid tadi ni walaupun kaid lazim, selama tak hilang berubah. Ni berubah pada salah satu ataupun berubah pada tiga sifat dah ni, maka yang ni perubahan dia, tagayyur ni pada tiga aspek, tiga sudut, iaitu berubah pada bau, berubah pada warna dan berubah pada rasa. Bila hilang ciri-ciri dia ni, hilanglah warna dia pun hilang, tak nampak air kopi dah jadi jernih, bau pun tak ada bau kopi, rasa pun tak ada rasa kopi. Hilang tu dengan sendiri, mana bukan dengan perbuatan kita. Jangan kita dok kata hilang sendiri, mana boleh dia makhluk mesti ada Tuhan. Hang pi kot tauhid. Macam kata orang Mekah ni. Dia kira aku tahu campur tu semua kepala. Orang kira bahasa Mekah dia dok kira pi kot tauhid. Memanglah alam mana boleh berubah dengan sendiri. Maksud berubah dengan sendiri ni bukan dengan perbuatan kita. Berubah kita tahak lama. Itu bukan kita buat apa-apa kan. Ambil air teh lama-lama kita tahak lama-lama jernih tu. Tapi mau lama sungguh tu dia kata berubah dengan sendiri. Atau ditambah air mutlak atasnya. Kita buh air mutlak atas dia, tambahlah campur dengan air mutlak. Bila tambah air mutlak, hilang, berubah. Jadi warna dia pun tak ada warna teh, bau teh pun tak ada, rasa teh pun tak ada. Pada masa tu maka kembali jadi air mutlak. Pasal apa jadi air mutlak? Pasal apa jadi air mutlak? Dia ni kena tahu ilat, dia kena tahu syarat. Dan air tu tadi ni, air tu asal dia air mutlak. Kemudian dengan sebab berubah dengan sesuatu yang mukhalid, maka hilanglah nama air mutlak, nama air yang kaid lazim, air kopi, air teh, air Milo. Kemudian dengan sebab kita tahak lama berubah sendiri ataupun kita tambah air mutlak yang banyak, hilanglah dia punya bau, warna dan rasa, kembali jadi air mutlak. Pasal apa jadi air mutlak balik? Pasal dia tu air. Pasal dia air. Pasal dia air. Kalau hilang bau, warna dan sifat tapi dia bukan air, tak boleh juga. Macam air nyok kita tahak lama hilang bau, warna dan sifat, boleh ambil sembahyang? Pasal apa tak boleh ambil sembahyang? Pasal dia bukan air. Walaupun orang Melayu panggil air, istilah air mutlak, air yang ada kekuatan yang lebih daripada hak lain. Kalau hak lain hanya tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirun li ghairihi, hanya suci pada diri sendiri, dia tak mampu menyuci yang lain. Maksud nak menghilangkan hukum najis dan menghilangkan hadas, tak boleh. Dia tak ada dua kekuatan. Yang ada dua kekuatan yang mutlak. Apa dah kekuatan yang mutlak? Tahirun fi nafsihi, dia ada kekuatan pada diri dia, iaitu suci dengan maksud kalau kena tubuh badan, kena pakaian kita ni, tak perlu basuh dan air tu boleh diminum. Mutahhirun li ghairihi, menyucikan yang lain, iaitu mengangkat hadas dan mengangkat najis. Itu kekuatan hal lain tak ada. Walaupun air tadi ni berubah, hilang, maka menghilangkan satu kekuatan. Dia hilangkan kekuatan mana? Kekuatan mutahhirun li ghairihi, menyucikan yang lain. Adapun pada diri dia tetap suci. Air mutaghayyir, air mustakmal, dia tinggal satu kekuatan. Apa dia? Iaitu tinggal tahirun fi nafsihi, dengan maksud kena kita tak perlu basuh dan kita boleh minum, tapi dia tak boleh mutahhirun li nafsihi, tak boleh menyuci yang lain. Tapi syarat dia mesti asal dia air. Kalau air mawak, air nyok, nera, tak air lah, nera kipli ke nera apa-apa kan. Tu kalau himpun dua kolah, tak boleh ambil air sembahyang. Pasal apa? Pasal dia bukan air. Ada ustaz tu seorang, orang tanya dia, Ustaz, kalau kita himpun air mani dua kolah, boleh ambil air sembahyang? Dia nak jawab tak tahu, nak berlepas. Dia kata lah macam ni, hang balik himpun bagi cukup dua kolah, main habang lain. Ada puncak, hang habang tak tahu kan. Himpun pi 40 kolah pun,
Mana boleh ambil air semayang? Pasal apa? Dia bukan ayak. Ini orang panggil ayak mani. Itu istilah bahasa Melayu panggil ayak mani. Dalam kitab Arab mana yang sebut ma'ul mani? Oh, kharaja inzalul mani. Tak ada dalam kitab fiqh kata inzalul ma'ul mani, tak ada. Keluar air mani, tak ada. Inzal mani. Tak sebut ayak mani. Ayak mani ni bahasa kita Melayu. Sebab tu dia tak sah ambil air semayang. Dia hanya suci pada diri. Mana ayak mani ni dia hanya boleh kalau kena pakaian kita tak perlu basuh, tapi minum tak boleh lah. Padah ayak mani pula kan. Dia tak ada kekuatan macam ayak-ayak lain tu. Tu dia kena punca situ, kena tahu ayak mutaghayyir, hilang perubahan, sama ada ditambah ayak yang sama macam dia ataupun tambah ayak mutlak, ataupun hilang dengan sebab kita tahap lama, kembali kekuatan dia yang kedua, iaitu mampu menyucikan yang lain. Itu mutlak. Dia tengok ayak tapi mau asal ayak. Dan ayak musta'mal ini qaid lazim. Kalau nama kata dalam istilah fiqh ni, ayak yang musta'mal ni ayak yang sudah diguna. Maksud diguna di sini iaitu diguna pada membasuh najis ataupun sudah diguna pada mengangkat hadas. Kalau iktibar kita ambil ayak semayang dalam mazhab Syafi'i kita, ayak musta'mal iaitu ayak yang sudah terpisah daripada anggota yang dibasuh, sama ada terpisah pada maknawi ataupun terpisah pada hakiki, iaitu ayak yang pertama kan. Kalaupun basuhan yang kedua itu tak jadi musta'mal sebab mengangkat hadas tu basuhan pertama, maka ayak tu yang lekang daripada anggota kita itulah yang nama musta'mal. Kalau kita ambil ayak, kita basuh kita, nama musta'mal. Pasal apa? Basuhan yang wajib. Bukan kita angkat hadas, bukan kita basuh najis. Sebab tu tak nama ayak musta'mal. Boleh guna ambil sembahyang. Tengok, kalau kita basuh tadi ayak tu masih jernih, boleh ambil sembahyang. Tapi kalau keruh dengan sebab kotoran yang ada pada rita, tak boleh. Pasal apa? Dia hanya tahirun binafsihi, ayak tu dah berubah, tak ada atas rupa asal lah. Kita basuh rita tahan kan, ayak tu keluar, ayak tu menitik balik jernih, buh dalam besen balik, ambil sembahyang boleh. Pasal apa? Bukan guna angkat hadas. Kalau nak angkat hadas, siapa nak niat angkat rita tu? Dia bukan orang. Kita pula bukan basuh najis yang ada di situ. Dah, kita hanya basuh kotoran. Bila basuh kotoran, dia tak menghilangkan kekuatan secara total dua kekuatannya tu. Siapa buka Abang Mat? Tu maksudnya ayak musta'mal ni ayak yang sudah diguna pada basuhan yang wajib, iaitu angkat hadas ataupun pada kita menghilangkan najis. Itu dia kata kalau ayak musta'mal tu qaid lazim, qaid yang tak bercerai tanggai kan. Tapi tak bercerai tanggai tu makna qaid duk tang mana pun dinamakan ayak tu sebagai ayak musta'mal, walaupun tak berubah. Macam kita ambil ayak semayang kan, kita basuh tangan kita, mana berubah duk atas rupa asal dia juga, tapi nama musta'mal sebab dah digunakan untuk angkat hadas. Itu nama qaid lazim. Tapi qaid lazim bagi dia tu selama belum berhimpun jadi dua qulah. Kalau berhimpun dah jadi dua qulah, maka pada masa tu dia kembali menjadi ayak mutlak. Al-ma'u iza balaghal qullatain, Nabi kata ayak tu apabila sudah kita himpun dia punya kuantiti dia ni mencecah dua qulah, lam yahmilil khubusa, dia tidak lagi menanggung akan najis ataupun kotoran. Mana dia kembali menjadi mutlak. Dia sedap bahasan ayat mutlak bab hadis ni, kena tengok dalam kitab kitab Ibanatul Ahkam. Ibanatul Ahkam dengan Subulus Salam, syarah bagi Bulughul Maram. Bulughul Maram sedap. Jarang baca, ya segan nak baca Bulughul Maram. Arab dia Ibnu Hajar.
Ibn Hajar Asqalani. Ni bab kitab nama Bulughul Maram. Ada Syekh Idris Mabawi terjemuh. Syarah dia ada dua, dari Ibanatul Ahkam dengan Subulus Salam. Dia bahasan sedap. Ibn Hajar. Bahas ayat mutlak bahas. Syarah tu bahas syarat dua qulah dalam mazhab Nafi apa sukatannya. Tak dia bahasan tu sedap. Bulughul Maram. Ngaji fiqh ni nak tengok adillah habis kurang. Habis kurang. Jadi kena ngaji kitab ni Bulughul Maram. Maram sedap. Syarah ada Subulus Salam sedap juga. Tapi Ibanatul Ahkam sedap. 4 jilid. Nah tu dia bahas bab ni, bab yang mutlak. Hadis riwayat Imam Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili. Dia cerita lah. Selama belum berhimpun jadi dua qala. Jadi ayat musta'mal, syarat dia nak jadi musta'mal menggunakan pada basuhan yang wajib, iaitu menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Syarat nak jadi musta'mal. Dan syarat nak hilang daripada musta'mal iaitu dihimpun menjadi dua qala. Dia musta'mal, dia nak kembali jadi mutlak, satu syarat, iaitu apabila mencukupi dua qala. Kalau ayat mutaghayyir, dua syarat. Nak kembali menjadi ayat yang mutlak. Yang pertama, ditambah sehingga dua qala ataupun hilang dia punya sifat. Tu kalau tak sampai dua qala, hilang dia punya sifat. Ayat mutaghayyir, syarat nak mutaghayyir jadi mutaghayyir, iaitu ayat tadi ni bercampur dengan sesuatu yang menghilangkan salah satu daripada 3 sifat. Maka nama ayat mutaghayyir. Berubah dengan sesuatu yang suci. Lagi pula sesuatu yang suci ni sesuatu yang mukhalid. Ni ke depan dia cakap. Nak hilang nama ayat mutaghayyir satu sahaja ataupun dua. Yang pertama, ayat tu kita tambah menjadi dua qala. Hilang dia punya sifat. Yang kedua, hilang dengan sendiri. Hilang dia punya perubahan itu. Maka kembali menjadi ayat mutlak. Ayat musta'mal, nak jadi musta'mal satu syarat, iaitu suhan yang wajib pada hadas dan juga menghilangkan najis. Dan nak hilang nama ayat musta'mal, iaitu bila dihimpun menjadi dua qala. Lagi mana tak ada dua qala, kekuatan tu tak ada. Al-ma'u iza balaghal qullatain. Air itu apabila sudah dia punya sukatan dia tu mencapai dua qala, lam yahmilil khubsa, kekuatan ayat tu kembali semula. Kekuatan yang kedua, apa dia? Mutahhirun li ghairihi. Adapun kekuatan yang pertama, dia tak tertanggai. Tahirun fi nafsihi tu. Nah tu. Berhimpun jadi dua qala dengan ayat mutlak serta tiada berubah. Nah tu berubah tu pada masalah basuhan najis lah. Kalau masalah kita ambil angkat hadas tu nak berubah tanpa. Tak ada masalah apa. Bermula ayat mutlak itu. Ni sumber dia. Ialah tiap-tiap air yang turun daripada langit. Ayat yang turun, kalau kita ni sumber ayat ni 7 yang besar tu lah kan. Yang pertama ayat yang keluar daripada bumi, yang kedua ayat yang turun daripada langit. Ayat yang turun daripada langit ni ada 2 jenis. Yang pertama ayat hujan, yang kedua ayat embun. Ayat, tiap-tiap ayat yang turun daripada langit atas rupa asal, walaupun apa sekalipun dia turun atas sifat apa pun, nama kata asal kejadian, nama ayat mutlak. Untuk kata walaupun turun atas warna merah sekalipun, yang hujan turun kalau merah, nama mutlak. Bukan mesti kata ayat mutlak tu kalau jernih. Dia turun atas rupa asal. Rupa asal dia guna. Kalau dia turun kalau apa pun, tetap nama ayat mutlak. Tapi ayat hujan kita ni dah berubah lah. Asal ayat hujan ni sedap. Dalam kitab Bujermi kena sebut ayat hujan atas bumi ni ayat buah kayu syurga. Ayat hujan ni buat berubat cukup elok ni awal Muharram ni. Mandi tak? Dia ada tarikh dia, ayat yang turun Tuhan turun serta penawak. Tak mahu sebut lah, dia ada lebih kurang 12 hari tu.
Apa dia tak mau contoh? Salah satu dia awal Muharram. Dia sebut dua ya. Awal Muharram, yang kedua ayat malam Jumaat. Jumaat mana tak apa. Paling elok Jumaat awal bulan. Buat menawar ubat cukup bagus. Nombor satu kali tu bisa resik kata nombor satu ayat berubat. Ayat hujan. Dia nak main minta ubat kata ada ayat hujan nak bawa ayat hujan. Dia lebih mustajab. Kata saya apa? Ayat buah kayu syurga. Kamu tahu tak? Buat ayat tu. Untuk ayat hujan. Iktibar ma'us sama'. Iktibar daripada tempat diturunkan ayat tu. Ayat yang datang daripada langit. Orang Melayu kata ayat hujan. Pasal apa buah nama ayat hujan? Ada bahasa ayat. Ha? Ha? Tak mau. Mau ayat. Ayat ni yang menerima segala molekul atom. Kalau kita baca doa tang lain, dia tak serak semua. Sebab tu, tutup ubat-ubat pakai ayat. Kalau sudut sains pun, kita ambil roti, kita baca doa, dia tak lekat semua gelombang daripada doa. Sebab doa-doa ni, dia muqabalah harakah wal huruf. Ini kaedah saintifik juga lah. Kalau ada huruf ni dengan huruf ni, kita sebut huruf ni, dia menghasilkan gelombang-gelombang rawatan perubatan. Bukan boleh menghantam, dia baca, baca binatang bau. Dah. Dia ada gelombang perkataan kita kata tu. Dengung bunyi tu, dia menghasilkan satu gelombang rawatan. Sebab tu orang yang buat perubatan ni, bila kita baca di ayat tadi ni, kita baca ayat Quran, dia naik gelombang-gelombang molekul-molekul yang masuk ni, molekul yang menyihatkan badan. Kita ambil ayat, kita bagi ramjadah baru awi, kita buat kajian molekul yang buruk dalam tu. Ni sains tu. Dulu lagi lama lah. Sebab tu habis baca doa orang cepat-cepat tutup botol, kau ada siapa maki bisalah tu. Dia masuk masuk. Tak saya pergi mengaji sains. Saya mengaji sains tu lah. Sains tu tak apa mengaji kan. Mengaji sekolah tu. Tu yang hujan ni, dia ada banyak cerita bab yang hujan ni ada. Kita dia ni kena cerita. Yang ni asal guni. Buka syarah-syarah besar cerita. Dia kena ngaji falak lah. Ngaji falak dia tentu lah. Yang ni guni. Hujan lah bagus. Buat perubatan baik elok. Asal dia ni. Yang buah kayu syurga. Imam Nawawi kata, bila sampai ke langit dunia, berubah. Yang bau dia harum dan rasa dia sedap tadi ni berubah menjadi tawak. Dengan sebab apa? Dengan sebab banyak dosa manusia buat. Tu ayat hujan turun jadi tawak. Masa dia bau wangi. Buah kayu syurga. Turun ke atas dunia jadi tawak, jadi putih. Sebab apa? Dosa manusia banyak. Tukar ayat tadi ni. Dia khasiat dia tu ada lagi lah sikit-sikit belen-belen. Dan air embun. Ma'ul bardi. Ayat embun. Itu ayat mutlak tu. Punca air ni main daripada langit. Atau air yang ada di atas bumi. Atau yang terbit daripada bumi. Yakhruju minha ni. Air yang keluar daripada bumi. Macam mana? Seperti air laut. Air laut ni campuran di antara air atas dan juga air bawah. Ini pun dia cerita asal air laut ni bukan mesin. Asal air laut ni bukan kalau biru. Tak mau cerita banyak kan. Itu bukanlah syarah-syarah. Kita awak-awak dia cerita pasal apa air tu jadi mesin lah apa semua. Itu punca daripada dosa manusia kan. Asal dia Tuhan tunggal bumi ni rompong. Bila nak buat bulan, Tuhan suruh malaikat pergi rengau bumi. Rengau bumi. Bulat full lah. Macam kata donat tu bulat penuh. Tuhan kata malaikat pergi rengau ambil tanah buat bumi, buat bulan. Malaikat rengau besar malaikat. Dia rengau luar. 2/3, 1/3 bulan. 1/3. Dia rengau 1/3 rompong. Akhirnya Allah tutup dengan ayat hujan. Tutup dengan ayat yang keluar pada bumi. Jadi ayat laut tu.
terik buat bulan, kepai-kepai. Bahasa nak bagi faham lah. Bukan malaikat tu kan. Buat bulan. Sebab tu kaitan bumi dengan bulan kuat. Sebab asal tanah bumi bulan tu. Sebab tu bila dia gerak sini, yang Lot tarik. Ada kaedah dalam ilmu falak tu ya. Sembang bab falak lambat habis. Dengan ngaji falak lah tu. Ngaji falak ni sedap. Pasal apa Allah ubah bagi jadi mesin? Pasal apa jadi mesin yang Lot ni? Pasal nak recycle lah. Recycle apa? Ngaji falak lah. Malas contoh. Recycle ni banyak. Recycle dengan angin, recycle dengan hujan, recycle dengan laut. Sebab tu setiap 6 minit ayat ni akan berubah. Pasal apa? Ni proses recycle. Saya tahu banyak-banyak bayar. Panjang saya tahu. Jadi cerita ayat Lot tu panjang saya tahu. Ngaji falak ah. Tak balik dia orang ni. Ngaji falak sedap. Kan? Tu untung ngaji falak. Ni cerita ajaibul makhluqat wa gharaibul mawjudat. Saya dah pernah cakap mat ni. Kadang angin tolong tak boleh balas dengan hujan. Sebab tu banyak kumbuhan-kumbuhan kotoran semua tarik pergi laut. Laut ni duk proses. Tak cukup lagi Allah hentak makanan ni. Duk makan kuman ni, kerang dengan apa nama kepah apa semua duk kutik-kutik makan ni. Main-main kat kita shell out. Laut. Dia cerita pasal orang makan ni. Malas nak cerita minyak-minyak. Dia sedar dia mula nak cerita ni saja. Jual minyak angin sikit kan. Mau bicara ni dia tak cerita. Dia mengaji kita ni nak sedap. Bila ada gabungan ilmu kita campur ngaji sikit-sikit. Nampak. Hebat kejadian Allah. Saya pergi kursus bab laut. Pergi dengan sana piah. Dia bawa pilot dia tunjuk. Kau tengok tu hembak lah. Angin main lagu tu dia bantu sini. Kuman ni tak boleh. Dia cerita kita duk. Hoi Pak Long ni. Kemah ilmu dah. Tu di Penang. Nak pergi laut pergi pelabuhan dia tunjuk. Kau tengok ayam ni. Pasal apa dia hasilkan guni-guni. Dia cerita. Hujan turun ni berapa proses apa semua. Kadang Allah bantu dengan angin untuk buka. Sebab tu ayat laut ni dia akan berubah setiap apa darjah. Kita ambil ayat laut, boh dalam bekas, ambil sotong ikan, mampus. Pasal apa? Dia cerita kaedah pula. Tak ni pula kan. Ngaji banyak lah. Banyak-banyak ni tak habis ni. Setiap ayat ni dah ada bahasannya ni. Panjang saya tahu. Saya dia dapat tukar jadi mesin pasal apa lah apa semua. Dah kaedah. Dan air sungai yang punca sumber dia atas bumi ni. Ini semua ayat mutlak. Atas apa sifat, atas apa warna, bau sekalipun, maka dinamakan ayat mutlak sebab asal kejadian. Ayat laut ni dia bagus dalam bab kita nak menyuci. Sebab tu dalam bab sembahyang mayat pun lebih aula kita mandi mayat ni guna ayat laut. Dia faedah ayat laut dia untuk menyuci, faedah ayat tawak untuk menyegar. Jadi badan kita kalau tak segar tak kuat kena makan ayat tawak. Kedarah ayat laut lagi teruk. Kan muntah keluar habis. Sebab dia proses Allah buat ayat laut ni dia proses untuk menyuci. Kan kalau ayat tawak ni tujuannya untuk menyegarkan. Kan sama ada diminum. Sebab tu Nabi Allah apa? Nabi Ayub minum ayat apa? Penyakit lega dah. Ayat tawak. Urkud birijlika haza mughtasalun baridun wa syarab. Kan? Surah apa? Dia tak. Urkud birijlika. Kuih. Tenyih dengan tumit wahai Ayub. Kan? Terbit mai mata ayak mula-mula panas. Haza mughtasalun baridun wa syarab. Mula-mula terbit ayak panas. Tuhan kata dekat Nabi Ayub, ambil ayak tadi ni mandi. Kaedah dah tu. Itulah orang duk tebuk bumi ambil ayak benda tu.
Nabi Ayub pedih lama lah dulu ni, hampa tak ikut Quran betul tahu. Pi depan pula kuih pula. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ayat hak sejuk tu suruh minum, nak bunuh kuman bila Ramadan. Virus-virus semua terbang habis. Lepas tu mandi, mula-mula mandi untuk ni belah luar ni, kuman belah luar. Lepas tu setengah-setengah tok guru ni berubat, hak ni mandi, hak ni minum lah. Dia dapat saya kami saja-saja. Ya, ni kena buat perubatan pula kan. Ni ngaji tak rekah ni dia banyak pecah ni kan. Saja nak pergi lambat baca ni kan apa. Dan air telaga. Betul air telaga 1 2 3. Berapa 1 2 3 4 5. 2 lagi. Air mata air sama kan. Tengok mata air atas sana. Hujan, air sungai, air telaga, air laut, air embun, air mata air, air hujan kan. Ada air telaga atas barang mana sifat. Mailah kalau apa pun, bau lagu mana pun kan. Ataupun rasa payau ke, pahit ke, masin ke, tak ada masalah. Tapi asal mestilah iktibar belah asal kejadian. Ada ia atas barang mana sifat, ada ia sifat. Atas barang mana sifat, ada ia sifat lah. Daripada asal kejadiannya. Ini kalau iktibar asal kejadian, mailah kalau apa pun, warna apa pun, bau lagu mana sekalipun, maka ayat tadi ni dinamakan ayat mutlak. Atau sebab lama tertakungnya. Takung mana? Berubah bau tadi ni. Dengan sebab lama takung sekalipun. Sebab ayak ni kalau kita biar, kita takung, busuk. Mana ayak busuk? Oh, try buah ayak lama bekas, tahap bagi lama. Bau cantik. Bau cantik. Ayak dia nak bersih, dia kena sentiasa mengalir. Kalau duduk takung memang, orang pun kalau duduk takung busuk. Kalau duduk macam tu ya, mana tak mau pergi. Lebih kurang ayak busuk tu. Inni ra'aitu wuqufal ma'a yufsiduhu wa in sala taba wa illam yajri lam yatibi. Imam Syafi'i lah. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Sesungguhnya aku berfatwa, kajian aku, kata Imam Syafi'i, ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Air yang berhenti dan bertakung itu sebenarnya membusukkan dan merosakkan air. Bukan sudut hukum air mutlak tu, busuk air tu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. Kalau air yang sentiasa mengalir, air itu akan baik, jernih dan bersih. Wa illam yajri lam yatibi. Kalau dia tidak mengalir, air itu tidak akan baik. Imam Syafi'i sebut tu. Itu dia nasihat kita lah. Nasihat apa? Keluar pergi ngaji sama, oi, ada duduk tang tu ya. Sebab tu lama dulu musafir kata, bila kita pergi ngaji kata, ada tempat yang tak ada di tempat kita. Ada tang tu, banyak ilmu dan pengalaman yang kita dapat. Sampai mana tak mau pergi, harap orang pergi kat dia, mana boleh. Kena keluar pergi mengaji. Faedah dia besar. Ma fil maqami lizi aqlin wa zi adabi an rahatin fada'il awtana wagtaribi. Itu Imam Syafi'i sebut. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu insala taba wa illam yajri lam yatibi. Wal usudu lawla al-firaqil maftarasat wal qawsu lawla al-firaqul ghabi lam yusibi. Wa syamsu law daimatan fil fulki daimatan lamallahan nasu min arabin wa min ajami. Imam Syafi'i kan, syair ada lebih kurang 7-8 bait gitu ini nasihat kita lah. Kalau mengaji sengap dulu, tak berkembang ilmu kita. Dia kata singa rimau pun kalau duduk nganga kot dalam sarang, tobat tak boleh ke darah macam ni lah.
Al-audu law mulkan fi amakinihi. Kayu yang mahal, kayu ud kalau duduk dalam hutan tu, nilai dia sama macam hatabi, macam kayu api, tak ada bernilai. Kan? Wattibru katurbi, emas yang tulen kalau masih berkekalan dalam tanah, nilai dia macam ketui tanah sahaja. In tagharraba haza azza matlabuhu, wa in tagharraba haza azza kazahabi. Syafi'i syair Syahfala. Jadi dalam manaqib ni ada manaqib Imam Baihaqi. Mengaji sejarah Imam Syafi'i. Jadi nak berhenti tu buah syair lah. Habis tu tutup ni. Maka sifat air itu ada 3 dia. Dia tak larat sama goreng pi ya. Allahuakbar. Saya lepas tak ada pula kitab tu, baca sikit. Nak bahas lagi ni. Terus sebelah nak berhenti siap lah bang. Tak ada lama 243.